Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk hari ini tajuk yang akan saya sampaikan iaitu mengenai tajuk Akta Pertahanan Awam 1951. Okay, sebelum tu saya memperkenalkan, nama saya Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Ghazali bin Abdul Rahim. Okey. Okey, untuk tajuk Akta Pertahanan Awam 1991 ini, okey, untuk akta ini disemak pada tahun 1979. Okey, objektif penubuhan pertahanan awam. Iaitu apa? Iaitu suatu akta bertujuan mengadakan peruntukan mengenai pertahanan awam Malaysia. Okey, untuk section 2 pula mengenai tafsiran dia, Angkatan Pertahanan Awam dan Perkhidmatan Pertahanan Awam, sama erti iaitu angkatan dan perkhidmatan yang ditubuhkan semata-mata atau terutamanya untuk memenuhi kehendak pertahanan awam itu sendiri. Okey, untuk pertahanan awam, apa yang dimaksudkan dengan pertahanan awam? Pertahanan awam itu bermaksud meliputi apa-apa langkah yang tidak terjumlah kombat sebenar bagi mengadakan pertahanan terhadap apa-apa bentuk serangan permusuhan daripada keseluruhan atau sebahagian daripada akibat, sama ada langkah itu diambil sebelum, semasa dan selepas serangan itu berlaku. Itu yang dimaksudkan dengan pertahanan awam. Okey, untuk section 4 dan 7 iaitu kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk kuasa yang di-Pertuan Agong ini pula, dia boleh buat apa? Dia boleh melantik seorang ketua pengarah dan dia boleh melantik penolong-penolong ketua pengarah dan dia boleh melantik pegawai-pegawai yang difikirkan perlu bagi masuk akta ini. Okey, untuk 7-1 iaitu yang di-Pertuan Agong melalui pengistirahat, dia boleh memanggil untuk berkhidmat seluruh atau mana-mana bahagian atau perkhidmatan pertahanan awam. Okey, untuk 7-2 pula, seseorang anggota Angkatan Pertahanan Awam atau Perkhidmatan Pertahanan Awam yang dipanggil di bawah subsection -1 hendaklah melapor diri untuk berkhidmat pada masa dan tempat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengarah Pertahanan Awam melalui pemberitahuan dalam warta atau sebagainya. Okey, untuk section 3 iaitu kuasa menteri. Apa yang kuasa menteri boleh buat iaitu 3-1, menteri boleh membuat apa-apa kaedah apa-apa kaedah yang didapati perlu dan bermanfaat bagi pertahanan awam Malaysia. So, menteri boleh membuat kaedah, maksudnya apa? Maksudnya sekiranya kaedah-kaedah yang difikirkan lebih membantu, lebih bermanfaat, so kita boleh bagi dekat pertahanan awam Malaysia ni. Kita boleh gunakanlah kaedah-kaedah tu. Maksudnya menteri boleh membuat apa-apa kaedah yang difikirkan baiklah. Okey. Untuk 3-2 pula, tanpa menyentuh keluasan atau bidang kuasa yang diberi oleh subsection -1 tadi, kaedah-kaedah tersebut boleh membuat peruntukan bagi kurungan A, kurungan B, kurungan C, kurungan D, E, F, G, H, I dan last sekali kurungan J. So kejap lagi, sebab setiap kurungan-kurungan ni dia ada maksud-maksud yang berbeza. Contoh,
bagi Seksyen 3 kurungan 2 kurungan A, iaitu apa? Iaitu mengelola, menubuh, menyelenggara, melengkapi, melatih dan mendisiplinkan angkatan dan perkhidmatan pertahanan awam. Okey, dia berbeza kepada kurungan B pula. Kurungan B bermaksud mengelola, melengkapi dan melatih bagi maksud pertahanan awam. Contoh, pasukan polis, pasukan bomber dan pekerja-pekerja badan berkanun dan badan-badan lain sama ada perbadankan ataupun tidak. Okey, untuk kurungan C pula bermaksud kurungan C. Okey, untuk subsection sub 3 kurungan 2 kurungan C mengajar orang ramai tentang pertahanan awam dan melengkapi mereka bagi maksud pertahanan awam. Untuk kurungan D pula bermaksud membekal, menyimpan, menyelenggara komoditi-komoditi dan benda-benda yang dikenaki bagi pertahanan awam. Itu untuk kurungan D. Okey, untuk kurungan D, menyedia, membina, menyelenggara dan mengubah premis, struktur atau pengalian bagi maksud-maksud pertahanan awam. Okey, untuk kurungan F pula bermaksud mereka merekuisisi, membeli dan menyewa tanah, bangunan-bangunan, bahan-bahan harta dan barang-barang yang dikenaki bagi maksud-maksud pertahanan awam. Ini lebih kepada untuk buat sewaan bangunan ataupun tanah ataupun bahan-bahan harta untuk pertahanan awam. Okey, untuk kurungan G pula bermaksud mentafsir, membayar saraan atau pampasan berkenaan dengan semua perkara yang dilakukan meliputi kerja yang dibuat atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diberi dan kerosakan dan kecederaan yang ditanggung akibat daripada kuasa yang diberi di bawah akta ini. Okey, untuk kurungan F pula bermaksud membayar pampasan berkenaan dengan apa-apa kecederaan fizikal yang dilakukan oleh seorang anggota angkatan ataupun perkhidmatan pertahanan awam yang berbangkit dari dan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota. Okey, untuk kurungan I pula bermaksud penubuhan badan-badan dan perlantikan pegawai-pegawai di negeri-negeri bagi masuk-masuk akta ini dan perwakilannya kepada badan dan pegawai tersebut semua atau mana-mana daripada kuasa yang diberi oleh atau di bawah akta ini. Dan last sekali iaitu kurungan J bermaksud mengenakan penalti bagi apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang melanggar mana-mana kaedah dengan syarat bahawa tiada apa-apa penalti boleh melebihi penjara selama tempoh 3 tahun dan denda sebanyak RM5,000. Okey, yang untuk J ni dia lebih kepada kesalahan-kesalahan yang melanggar peraturan-peraturan atau perundangan. So boleh dikenakan penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak RM5,000 apabila disabitkan kesalahan itulah. Okey, untuk subsection 3 kurungan 3 bermaksud tiap-tiap kaedah yang dibuat oleh menteri di bawah seksyen ini hendaklah dibentangkan di Dewan Rakyat secepat mana yang boleh. Okey, untuk seksyen 5 dan 8 iaitu kuasa ketua pengarah. Okey, untuk seksyen 5 ni seksyen ketua pengarah. Okey, untuk membuat peraturan untuk peraturan. So
Ketua Pengarah Pertahanan Awam boleh membuat peraturan yang selaras dengan akta ini dan mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya, yang memperuntukkan secara am tentang butir-butir yang berkaitan dengan pengelolaan dan kaki tangan angkatan dan perkhidmatan pertahanan awam. Dan tentang apa? Dan tentang tugas, kelengkapan dan latihan dan pengajaran orang yang kepada mereka kaedah ini terpakai. Okey, untuk session 8/1 iaitu berkaitan dengan kerja bantuan pemulihan. Okey, Ketua Pengarah Pertahanan Awam, dengan persetujuan menteri boleh mengarahkan angkatan ataupun perkhidmatan pertahanan awam ini atau mana-mana bahagian daripadanya untuk digunakan khidmat bagi melakukan apa-apa kerja bantuan atau memberi perlindungan kepada atau mengambil langkah-langkah bagi menjamin keselamatan nyawa orang atau harta benda penduduk awam sekiranya berlaku apa-apa bencana yang akan menimpa atau bagi melaksanakan atau memudahkan pemulihan mereka selepas bencana, iaitu takluk kepada sebelum, semasa dan selepas. So kerja-kerja itu perlu dibuatlah untuk menjamin keselamatan nyawa orang awam ni. Okey, untuk session 8/2 bermaksud anggota-anggota angkatan dan perkhidmatan pertahanan awam yang digunakan khidmat menurut subsection -1 tadi hendaklah disifatkan sebagai menunaikan tugas pertahanan awam. Untuk section 6 iaitu section anggota. Okey, anggota angkatan ataupun sama erti dengan perkhidmatan pertahanan awam hendaklah disifatkan sebagai perkhidmat awam bagi maksud-maksud kanun keesaan. So mereka ni apabila mengawtai angkatan pertahanan awam, so mereka ni juga dikategorikan sebagai perkhidmat awam. So sekiranya mereka melakukan kesalahan-kesalahan menyalahi undang-undang, so mereka ni juga akan dikenakan tindakan sama seperti yang lain lah. Okey, sekian setakat itu saja penerangan dan penyampaian yang saya sampaikan. Saya harap semua dengan apa yang saya terang ni memberi manfaat kepada semua. Okay, please stay at home, please safe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye bye. Terputuskan rantaian COVID-19.